Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Zulkifli Amin, nombor metrik 060838. Jadi hari ini saya nak membentangkan ataupun berkongsi mengenai sebuah tugasan yang telah saya lakukan dalam kursus kajian teks Fiqh Nusantara di bawah kod SYI 23202 dengan sebuah tugasan yang diberi nama Transliterasi Teks Jawi Klasik Kitab Buriyah At-Tulab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, yang saya memilih untuk mengambil bab azan, iqamat dan waktu-waktu solat pada muka surat 149 jilid pertama buku kitab tersebut. Jadi saya nak berkongsilah apa yang telah saya fahami, apa yang telah saya pelajari sepanjang saya melakukan tugasan ini, yang berkemungkinan insya-Allah akan dapat memberi manfaat kepada kita sama ada dipraktikkan secara langsung ataupun tidak. Maka kenapa saya memilih bab ini adalah kerana melihat kepada pengabaian yang semakin besar terhadap azan, iqamat dan juga waktu-waktu solat. Bayangkan sebuah syiar agama pada waktu kini mula digoyahkan oleh segelintir pihak sehingga melarang penggunaan speaker ataupun pembesar suara di masjid kerana katanya mengganggu pihak lain, sedangkan itu adalah syiar, itu adalah tanda-tanda kita sebagai seorang muslim di sebuah kawasan. Maka adakah logik untuk kita hilangkan syiar tersebut hanya untuk kenikmatan ataupun kesenangan pihak yang lain? Maka selain itu juga melihat kepada kurangnya kefahaman masyarakat mengenai kelebihan fadilat azan dan iqamat, juga waktu-waktu solat seperti bila bermula, bila akhir, sehingga berkemungkinan menyebabkan kita lalai untuk mengawali ataupun menyebabkan kita mengakhirkan sehingga kadang-kadang terlepas waktu solat tersebut. Maka kat sini saya nak berkongsi apa yang telah saya fahami dan insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk semua. Jadi kita lihat kepada perenggan yang pertama, iaitu berhadas ketika azan dan iqamat. Maka kalau dapat kita tengok kat sini apa yang cuba diterangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, ada baginya wuduk maka dikiaskan yang qamat melainkan berhadas di tengah bang, maka hendaklah disempurnakannya bangnya, jangan diputuskan dia supaya jangan disangka bermain-main. Mungkin bagi setengah orang akan rasa macam susahnya, macam apa yang cuba diterangkan. Maka kat sini saya akan menjadi insya-Allah pemudah cara untuk kalian memahami apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani, supaya kalian dapat memahami konteks dan juga isi kandungan tersebut. Walaupun mungkin hanyalah menggunakan kefahaman saya yang rendah, tapi moga-moga ada sedikit sebanyak info ataupun input yang boleh kalian dapat daripada apa yang saya terangkan. Okey, apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani adalah jangan seseorang itu bang atau qamat melainkan dia sudah berwuduk. Adapun jika berhadas, iaitu batal wuduknya, hendaklah dihabiskan. Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Imam Syafi'i di mana beliau menyebut jika seseorang memulakan azan dalam keadaan dia telah berwuduk kemudian terbatal wuduknya, dia hanya perlu teruskan azan dan jangan berhentikan azan yang sedang dilaungkan itu. Kerana kita takut bila kita berhentikan azan itu secara tiba-tiba kemudian mungkin menjadi beberapa kali ataupun menjadi budaya, maka kat sini akan melihat seolah-olah kita sedang bermain-main dan tidak ambil serius mengenai azan tersebut. Perenggan kedua adalah hukum azan dan iqamat orang yang berjunub, dan makruh bang orang junub itu sangat keras dan pada qamat terlebih besar daripada makruh pada kerana hampir ia kepada sembahyang. Apa yang cuba disampaikan adalah makruh orang yang berjunub dan berhadas besar dan lebih berat pada iqamat kerana lebih singkat tempoh waktu antaranya dengan solat. Hal ini kerana perlu kepada Bilal yang berjunub tadi untuk mengangkat hadas besar atau mandi wajib dalam waktu yang sangat-sangat singkat antara iqamat dan juga solat berjemaah, sehingga memungkinkan dia terlepas beberapa fadilat sebagai contoh solat sunat ataupun bersama imam dalam takbiratul ihram, ataupun berkemungkinan sampai terlepas solat berjemaah tu. Maka itu adalah melihat kepada terlepasnya peluang-peluang yang sangat baik disebabkan daripada berjunub tadi. Yang ketiga, fadilat dan kelebihan Bilal atau muazzin. Maka apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani adalah dinyatakan bahawa azan dan iqamat itu lebih banyak fadilat dan kelebihan dibanding daripada menjadi imam solat. Nampak? Kita mungkin sebelum ini memikirkan bahawa imam solat adalah fadilat yang lebih tinggi kan. Tapi rupa-rupanya azan mempunyai fadilat yang sebenarnya lebih tinggi daripada menjadi imam. Kerana ini bukan hanya kata-kata kosong, tapi disertakan dengan hadis yang mana dengan dalil yang mana
Allah Subhanahu taala menyatakan di dalam Al-Quran, mafhumnya tiadalah perkataan yang lebih baik melainkan mereka yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu taala, iaitu azan dan iqamat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat tersebut adalah Bilal dan Muazzin. Ditambah dengan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu hadis sahih bahawa sekalian manusia dan jin yang sampai kepadanya seruan azan daripada Bilal, Muazzin, maka mereka itu akan menjadi saksi kepadanya di hari akhirat kelak. Seterusnya Tentunya Rasulullah SAW juga pernah berdoa agar dikurniakan kepada Bilal dan juga Muazzin maghfirah, dan imam solat dikurniakan irsyad. Sedangkan maghfirah itu adalah lebih tinggi daripada irsyad. Kerana kita melihat konteks itu sendiri, maghfirah itu bermaksud pemeliharaan Allah terhadap hamba-Nya daripada terkena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan irsyad itu kita lihat sebagai maksud petunjuk dan juga panduan. Maka kalau kita lihat pemeliharaan itu lebih luas konsepnya daripada irsyad tersebut. Bahkan disambung di dalam perenggan seterusnya daripada mereka, bahkan disambung dalam perenggan seterusnya, iaitu Bilal ini akan mendapat sebahagian daripada pahala mereka yang datang solat berjemaah disebabkan mendengar daripada azan Bilal tersebut. Hal ini kerana daripada Bilal, mereka yang ada di rumah atau di luar mengetahui masuknya waktu solat dan bersegera menunaikan kewajipan tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak memegang jawatan Bilal, bahkan tidak pula dipegang oleh khalifah seterusnya. Kenapa? Adakah kerana rendah martabatnya? Tidak. Tapi kerana mereka ini ataupun Nabi dan juga khalifah ini mempunyai pekerjaan yang masyghul ataupun sibuk. Maka sangat sukar untuk mereka menggalas jawatan sebagai Bilal. Bahkan Umar radhiyallahu anhu menjelaskan kemuliaan suruhan azan dan Bilal dengan menyatakan sekiranya dia tidak diangkat menjadi khalifah, maka Umar radhiyallahu anhu akan menjadi penyeru azan, iaitu Bilal dan Muazzin. Sampai tahap begitu sekali. Kemudian masuk pula pada bab waktu-waktu solat. Maka di sini Syekh Daud Al-Fatani menerangkan bahawa ini adalah bab yang membicarakan soal waktu solat dan kaedah penentuannya secara umum. Dijelaskan bahawa solat zuhur adalah solat yang pertama dari kelima-lima solat fardu yang wajib ditunaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maksudnya dirikanlah olehmu ya Muhammad akan sembahyang zuhur tatkala gelincir matahari. Maka dari sini dapat kita lihat bahawa Allah SWT mengarahkan bersolat bermula ketika gelincirnya matahari. Bahkan solat zuhur adalah solat yang pertama diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahawa waktu solat zuhur itu bermula pada zawal, iaitu gelincir matahari itu sedikit daripada kedudukannya istiwa yang berada di tengah-tengah langit. Dan disambung pada perenggan seterusnya, dinyatakan juga bahawa penentuan zawal itu adalah apa yang zahir, iaitu apa yang boleh dilihat dengan mata kasar dan bukannya mengikut nafsu amarnya ataupun zat matahari itu secara hakikat, hanya sekadar apa yang kita lihat. Dapat diketahui berlaku fenomena gelincir matahari atau zawal itu adalah dengan terkadang akan bertambah bayang sesuatu objek daripada bayang objek tersebut ketika istiwanya. Kaedah penentuan waktu solat yang menggunakan bayang ini digunakan sama ada ketika adanya bayang ataupun tidak. Akhir waktu solat zuhur pula adalah bila bayang objek tersebut melebihi panjang objek tersebut, maka itulah akhir dari waktu solat tersebut, seperti yang boleh dilihat dalam rajah 1. So inilah rajah 1, yang mana kalau kita lihat matahari ketika istiwa itu kita tak boleh solat, tapi apabila dia tergelincir sedikit daripada istiwa tersebut, iaitu yang kita panggil sebagai zawal, maka sudah masuk waktu zuhur. Dan juga bayang yang panjang itu adalah bayang menunjukkan kepada waktu solat asar, yang mana ia lebih panjang daripada objek itu sendiri dan ditambah dengan panjang bayang ketika ia istiwa. Kemudian pada perenggan seterusnya, Syekh Daud Al-Fatani menerangkan pasal penentuan waktu solat yang 5. Jadi kat sini saya terangkan secara ringkas penerangan bermula penentuan waktu solat yang 5 ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu taala yang maksudnya, dan dirikan olehmu akan sembahyang dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuknya dan daripada malam, maka dirikan olehmu akan sembahyang. So maka apa yang boleh dinyatakan, apa yang kita faham dalam ayat tersebut adalah ada 3 bentuk waktu utama, iaitu terbit matahari, masuk
matahari dan juga daripada malam. So apa yang dimaksudkan pada terbit matahari adalah solat subuh, kerana solat subuh mengikut syarak bermula apabila fajar sadiq terbit di ufuk timur, iaitu waktu di mana matahari mula menampakkan sinarnya. Dimaksudkan pada ayat masuk matahari pula adalah waktu solat zuhur dan juga asar. Ini kerana masuknya matahari pada langit. Matahari berada di atas paksinya menandakan waktu zuhur, dan selang beberapa tempoh masuk pula waktu solat asar. Seterusnya pada waktu malam iaitu sudah pasti solat maghrib dan juga solat isyak, kerana bermula masuknya waktu solat maghrib adalah apabila semua badan matahari itu telah terbenam di bawah ufuk barat, dan masuknya waktu solat isyak bila mega merah di ufuk barat hilang. Secara mudahnya, dua solat ini berlaku selepas matahari benar-benar terbenam di ufuk, seperti yang boleh dilihat dalam rajah. Maka kat sini diterangkan kesemua waktu solat fardu, dan juga ada beberapa solat sunat yang menggunakan masa ataupun ada had timing dia, iaitu kalau kita tengok ada istiwa, ada zawal, iaitu sedikit gelincir kalau dapat kita lihat. Kemudian maka masuklah waktu zuhur, asar, maghrib apabila sudah terbenam, isyak apabila ada beberapa darjah di bawah ufuk, maka itu telah masuk waktu solat isyak. Maka kat sini kita dapat lihat adalah sangat penting untuk kita mengetahui mengenai hakikat dan juga kemuliaan syiar agama kita. Maka seandainya kita melihat memperlekehkannya ataupun mengabaikannya, maka berkemungkinan kita akan menimbulkan masalah yang lebih besar apabila kita tidak benar-benar menghayati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya berharap daripada penulisan ataupun daripada pembentangan ini kita dapat sama-sama mungkin untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan juga sama-sama lebih menghargai azan, ataupun sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dapat menghargai azan dan juga iqamat yang dilaungkan oleh Bilal, yang mungkin selama ini kita rasa macam lekeh ataupun remeh. Rupa-rupanya mereka mempunyai fadilat yang sangat besar yang mungkin yang sebenarnya kita pun tak tahu. Jadi sampai situ saja, insya-Allah semoga bermanfaat pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.